nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kalinya kita mulakan kelas kita pada perkongsian kita pada malam ini, takaful kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukur kepada Ilahi kerana pada malam ini kita dapat berkumpul sama-sama di majlis ilmu lah. Ini kita jemput sebagai majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni malaikah, hatta haiwan-haiwan di udara, haiwan-haiwan di laut mendoakan kepada siapa-siapa yang menuntut ilmu. Ini juga adalah sebahagian daripada majlis ilmu. Sama-sama kita pendengarkan bersama-sama. Saya ucapkan tahniah, kita ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, puan-puan yang sudi hadir, sudi luangkan masa pada malam ini untuk sesi perkongsian pada malam ini. Moga-moga kita mendapat banyak manfaat pada malam ini. Yang mana kita akan, tak lain tak bukan, pada malam ini kita akan dapat dengar perkongsian daripada dua orang insan hebat dalam Great Eastern Takaful. Tak lain tak bukan grup manager kita, Tuan Ahmad Sejino, dan juga assistant kita, iaitu Tuan Abdul Rahman. Baik, sebelum kita lanjutkan terus kepada sesi perkongsian pada malam ini, jomlah kita sama-sama tanda tangan untuk baca doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami mohon tolongan ya Allah. Ya Allah, bukakanlah rezeki yang halal lagi baik kepada kami ya Allah, kepada keluarga kami ya Allah, kepada ibu bapa kami ya Allah, kepada guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa, saya akan terus serahkan majlis kepada GM Tuan Mazi mula dulu. Ya saya. Kepada GM kita, fal ya tafaddal mashkura. Allah Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Akmal. Kita malam ni bertuah sebab MC kita sebenarnya berada jauh di utara dan sana kan. Dan saya percaya malam ni pun tim daripada ramai-ramai kita malam ni pun ramai yang ada bukan saja di Lembah Kelang lah, di serata di satu Malaysia. So inilah sebenarnya hikmah pandemik ni. Sabah pun ada GM. Kat mana? Sabah pun ada. Oh, Sabah pun ada. So yes. Memang hebatlah sebenarnya sebab kita tak ada lagi sempadan. Nasib baik orang Indonesia, orang Pakistan tak boleh jadi ejen je. Kalau tak, dia orang pun datang masuk sekali. Okay. Selamat datang ke Alhambra Group. Basically, selamat datang ke sesi Takaful Business Opportunity kita. InsyaAllah kita bermula daripada last month, kita jadikan inilah satu agenda tetap sebenarnya untuk kita adakan sesi pengenalan bagaimana kita di agensi Alhambra ni, Alhambra Group, kita menyebarkan kepentingan takaful. So saya selalu cakap kita ni sebenarnya bukan menjual sangat, kita menyebarkan kepentingan takaful sebab kita nak memartabatkan industri ni. Mudah-mudahan lebih ramai orang seni bijak merancang keuangan. So malam ni saya bersama-sama dengan kita punya assistant manager Rahman akan kongsikan bagaimana zaman pandemik ni kita boleh meningkatkan sebenarnya kita punya bisnes perniagaan takaful ni, lebih ramai orang serta takaful zaman pandemik. Okey, perkongsian saya hari ini, saya akan kongsikan ini objektif saya punya session ini. Pertama sekali kena kenal lah siapa saya, mungkin ada tak kenal lagi. Dan seterusnya, kenapa kerjaya sebagai usahawan takaful, kenapa takaful, kenapa bukan kerja lain kan. Usahawan ni sebab kita adalah takaful ni kita panggil sebagai satu bidang perniagaan juga sebab kita tak ada majikan yang bayar gaji semua kan. Lepas tu selalu orang tanya kenapa pilih Great Eastern Takaful. So malam ni saya akan cerita kenapa perlu pilih Great Eastern Takaful. Dan yang pentingnya bagaimana agensi support ejen-ejen ni sama ejen baru tu lama untuk
kita meroket bersama dalam industri takaful. InsyaAllah ini sharing saya untuk malam ni dan saya allocate dalam masa lebih kurang 30 minit lah. Okay. Ini adalah saya bila saya tak cerita daripada kecil lah. Sini daripada bermulanya saya sebenarnya saya belajar lepas SPM saya terus sambung ke UIA tahun 1995 matrikulasi dan 97 dalam bidang undang-undang degree. Ini saya masuk UIA ni, UIA tengah renovate, so berdebu gila lah kan. So nak ceritanya saya cita-cita dulu adalah cita-cita nak jadi seorang lawyer lah, sebab saya ambil law. Memang tak ada pernah pun cita-cita sebenarnya nak jadi seorang ejen takaful. So tahun 2001 grad alhamdulillah dalam bidang LLB daripada UIA, dan memang selalu cita-cita saya ni saya nak bidang dalam bidang corporate. Saya nak jadi seorang seorang besar cita-cita dulu tahu, nak jadi seorang CEO kan, nak jadi seorang CEO, nak bekerja di corporate, nak jadi orang yang besar dalam company. So pada tahun 2009 saya sambung buat degree, master degree di UUM lah. So sambung, so 2010 tahu. 2011 ini kisah saya awal kerja lah. 2010 grad master degree, 2011 decide untuk resign macam dalam masa setahun. Apa sebenarnya membuatkan tiba-tiba tu turning point untuk resign? So inilah sebenarnya satu, saya pun sebenarnya tak sangka yang saya akan resign secepat mungkin selepas tahun je dapat master degree. Di mana saya mengetepikan saya punya cita-cita untuk jadi seorang CEO lah suatu masa dulu kan. So jadi sekarang ni ini adalah saya punya business card. Simpan lagi, yang saya baik simpan. Ini siapa-siapa kerja sekarang ni kena simpan business card. Saya ada satu company saya tak simpan, utusan Malaysia, utusan Melayu. So rugi lah. So memang ya Allah, sepatutnya saya simpan. Jadi ini kenangan sampai bila-bila. So saya ini first employer. Lepas saya kerja dekat RHB, kemudian dekat Dash Lady, First Lincoln Bina, lepas tu last dekat Standard Chartered Scope International lah. So di sini saya punya career saya last 2011. Dan 2012 saya join Great Eastern Takaful, dan pencapaian tertinggi dekat Great Eastern Takaful of course lah, so bila jadi seorang group manager. Dan saya punya tahun pada saya menganggap 2019 ni sebenarnya boleh kata satu pencapaian tertinggi sebab saya mendapat Chairman Award. So ini kiranya Chairman Award lah, Chairman untuk kategori Group Manager Direct Group. So jadi macam kita bermula 2012, saya tak percaya sebab challenge yang diberikan oleh orang sebelum tu ialah buat online ni memang almost impossible untuk berjaya kekal dalam industri. Dululah, sebab dulu dikata, sebab saya memang jenis yang saya tak suka buat cold calling dan saya memang tak suka buat booth. So saya take it as challenge lah. Alhamdulillah masa 7 tahun saya boleh buktikan. Sebenarnya sekejap 2017 ada group manager kan. Okay, so sekarang ni apa yang membuatkan saya bergerak ialah tentang kita kena ada big why. Contohnya kenapa saya turning point 2011 saya resign tu sebenarnya sebabkan oleh bila saya meeting bersama-sama dengan orang-orang lain pun macam diorang pun sebenarnya agak lost, tak tahu direction. Macam sebab kita adalah bukan owner of the company, organisation. Kita sentiasa ada orang, sentiasa ada boss. So itu sebenarnya yang buatkan saya sampai bila aku nak berdekat sini kan. So big why saya keluar daripada alam pekerjaan ni of course masa lah. Sebab kalau kita kerja mengaji, bukan kita kata nak menidakkan mengkaji, okey, cuma sekali lagi tinggi position kita, so lagi banyak masa kita spend dekat company. So jadi sekarang ni berapa banyak masa kita spend dekat family kan. So saya sebab saya memang dulu asalnya bercita-cita nak anak 5 orang kan. Anak 5 orang. Sekarang anak dah jadi 8 orang alhamdulillah. So of course kita nak masa banyak dengan family lah. Jadi tu saya nak pilih fikir kerjaan apa saya nak buat. So bila saya tengok sewaktu tahun 2011 saya tengok beberapa bisnes yang boleh saya ceburi, antaranya ialah unit trust, consultant, bidang hartanah, internet business, takaful. So saya observe beberapa jenis. In fact first 3 to 5 years saya memang buat pelbagai kerja sebenarnya. Saya buat pelbagai kerja sendirilah. Saya buat unit trust dan saya juga buat hartanah. Jadi saya tengok yang mana sebenarnya yang sesuai. Sebab tu malam ni saya ajak semua datang untuk dengar konsisten. Tak semestinya benda ni adalah sesuai dengan kita.
So kita rasa sesuai dan kita boleh go ahead, kita boleh proceed. So ceritanya saya buat especially bila saya buat 3 benda ni, unit trust, takaful dengan hartanah, dan saya memang sehinggalah saya jadi unit group manager pada 2017 dan baru saya stop, saya buat betul 100% takaful lah. So saya boleh bezakan mana sebenarnya yang sesuai, yang mana sebenarnya boleh memberikan income yang agak okey untuk saya. So tu saya stop lah. Okey. Saya terpaksa mute orang-orang ni kalau terganggu kan. Mungkin orang tak biasa guna Zoom ni, dia tak perasan sangat. Maksudnya tu segeng-geng dengan bunyi-bunyi kan. Okay, so basically inilah sebenarnya kita kena ada big why. Apa-apa pun sebenarnya kita sentiasa kena ada big why lah untuk kita kekal konsisten. So cuma bila saya menyertai bidang takaful ni, saya adalah orang yang graduate law, sentiasa berkecimpung dalam bidang undang-undang, jadi saya tak ada dalam bidang qualification dalam bidang keuangan. So that's why saya decide untuk enroll satu course yang saya rasa agak penting sebenarnya. Agak penting untuk orang yang ada qualification itu Islamic Financial Planner. So course ni dia ambil masa setahun, dan of course untuk dapat IFP ni, sebenarnya tujuan IFP ni adalah untuk kita sertai mana-mana financial firm. So kita boleh pakai title Islamic Financial Planner. Tapi kalau kita join dekat Krisa Takaful ataupun Unit Trust, Public Mutual ke apa, kita tak boleh gunakan title ni. Tapi pada saya title tu satu hal. Kita punya confident level tu lain sikit sebenarnya untuk kita menulis artikel, sebab kita dapat knowledge kan sepanjang setahun belajar kan. So inilah sebenarnya kenapa saya buat IFP lah. Lepas tu bila saya buat IFP, sebab saya pun saya memang kebetulan saya suka menulis juga dekat blog semua kan. So saya tulis dulu blog lah sebelum ada Facebook kan. So saya banyak tulis kat blog, dan bila banyak tuliskan blog ahmadhumazi.com, kalau tengok sekarang memang dah bersawang lah blog tu, lama tak update sebab saya update Facebook kan. Bila tulis blog 2013 ujung tahun, wartawan RTM tengok sebab banyak saya punya artikel tentang kewangan, so dia orang invite saya untuk bagi penerangan lah tentang di rancangan di TV1. First ini adalah sebenarnya saya punya first rancangan berhemat ataupun bermewah dalam Sarawak Malaysia. TV ni kalau kita dah start sekali, dia orang tahu kita punya, sebab TV ni keluar live kan. Jadi kalau dia tahu kita berdisiplin, kita datang awal, dia orang akan start panggil tau. Dia punya antara penerbit kan, dia orang pun nakkan orang yang kadang dia orang nak orang yang macam ni lah bercerita. So bila panggil kerap ni, jadi itu yang banyak gambar ni sebenarnya beberapa kali keluar TV kan. Kalau orang tanya bayar kan, sebenarnya free je, tak bayar pun sebenarnya sebab kita bekerjasama dengan dia orang. So dia orang panggil kita. Dan seterusnya bila banyak menulis juga, saya dijemput untuk menulis dekat Surat Khabar. Pada saya ini lagi best lah sebenarnya sebab ini tak keluar live dan saya boleh menulis. Kita boleh rancang penulisan. So banyak juga sebenarnya artikel yang keluar dekat Surat Khabar, berita harian Harian Metro semua. Ni okey, yang best ialah artikel yang ni saya appreciate sangat sebab saya diminta oleh Harian Metro untuk tulis tentang takaful. So kalau sekarang ni kita tengok dah kurang dah artikel-artikel keuangan ni, saya pun tak tahu kenapa. Mungkin dah diorang dah kurang fokus sangat pasal artikel. Kalau dulu banyak artikel keuangan macam ni kan, sekarang dah kurang. So alhamdulillah rezeki untuk keluar. Jadi dulu saya lebih kepada tidak memfokuskan membrandingkan diri sebagai perunding takaful sangat sebab saya nak kuatkan personal branding. So itulah kisah saya lah. Okay. So sekarang ni saya nak cerita kenapa sebagai perunding takaful. Sebab kita malam ni untuk takaful business opportunity kan. So kalau kita cakap dari segi konsep financial planning, ini yang sebenarnya belajar dekat IFP tau, setahun. Satu topik ni memang lama ni setiap semester kan. Kita dalam kalau kita tak tahu semua ni, kita tak complete dalam dari segi Islamic financial planning. Ini standard lah, kita menghasilkan pendapatan masa awal, kita simpan, kita belanja. Selalunya kita skip protection, selalu bukan kita, orang-orang ramai dia skip, dia terus suka menabur. So ini tanpa disedari, ini sebenarnya yang penting untuk protection, perlindungan. So tugas seorang perunding takaful sebenarnya yang kat sini lah memberi kesedaran kepada lebih ramai lagi orang luar sana tentang perlindungan. Kepentingannya perlindungan ni, pelaburan go next, baru kita buat pelabur. Pencian ni dari segi zakat, so ini semualah, dan pembahagian adalah estate planning.
Okey. Kenapa takaful, best seronoknya takaful ni sebenarnya, seperti saya kata, takaful ni kita bukan orang yang menjual. Kita adalah seorang yang ibaratnya kita adalah seorang pendakwah. Kita nak memberitahu orang tentang apa itu sebenarnya tentang hibah takaful, apa itu medical card dan income placement. Jadi kalau kita cakap kita ni ada keupayaan diri kita sendiri untuk bantu orang kan. Contoh sekarang ni Rahman akan share sekejap lagi. Saya share dia statistik dekat Alhambra Group ni hanya 2% saja full time. So selebihnya 98% lah part timers, dan juga ada yang business owner lain lah. So saya tak consider sebagai full time lah, so dia tak fokus pada walaupun part time tapi tugas dia menyampaikan benda ni. Lepas tu saya selalu tekankan, kita hanya gunakan keupayaan kita, walaupun kerja makan gaji pun sebenarnya kita boleh, kita tak boleh nak, bukan kata-kata kita mungkin tak berupaya untuk cerita berdakwah tentang tauhid, fiqh semua kan, benda tu bukan bidang kita. Tapi kita boleh seronok nak bercerita tentang keuangan pada orang, yang mana pada masa sama kita juga akan cautious tentang keuangan. So ini yang jadikan saya lebih bersemangat sebenarnya nak cerita, nak tarik lebih ramai orang yang especially part timers untuk memberi manfaat pada orang lain, sebab saya percaya sekarang ni ramai golongan profesional ke yang non profesional ke yang nak kita sendiri jadi bijak merancang wang, pada sama kita boleh sebar kepada orang lain. So dari segi takaful, saya ni simple, kita cerita pasal hibah takaful, ini yang paling famous lah sekarang ni kan, tentang medical card dan juga income placement. Okay. Apa yang membuatkan saya lagi confident, kalau dulu saya join 2012 dekat Great Eastern Takaful ni, Great Eastern Takaful baru dapat lesen 2010. 2011 baru in operation. Masa tu tak ramai lagi yang ada claim pun tak banyak tau. So bila over the years, bila lama buat industri ni, ini klien saya sendiri ya. So bila kita berpengalaman claim yang banyak sebegini, contoh kan, ini adalah claim dalam masa 2 bulan, dalam masa dia berada di ward selama 38 hari kat ICU, 5 hari, 43 hari, almost 2 bulan dekat hospital. So pay dia 460,000. Confident level untuk lebih lagi berjuang untuk beritahu orang tentang kepentingan ada medical card ni lebih tinggi sebenarnya. Bukan saja pada saya, pada juga pada ejen-ejen lain, pada orang lain. Sebab apa? Sebab kita percaya Great Eastern Takaful Berhad ni memang bayar sebenarnya sebanyak, dan klien pun tak sangka sebab dibayar hanya dibayar sebulan RM106 saja. So dia baru masuk 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan, dan dia didakdirkan kena diabetik very crucial sampai kena intubate, dan inilah dia punya bill, mana saya pun sebenarnya terkejut juga sebenarnya sebanyak ni dengan 460,000. Dan bagusnya sebab plan dekat GAP ni plan yang coverage dia tinggi. So selepas tu kalau dari segi hibah takaful, segi manfaat kematian, kita dah ada claim, orang yang claim sampai 1 juta kan, approve claim dia 1 juta. So kalau dulu cakap betul ke takaful bayar, sebab kan contoh kita cakap ini baru bayar dalam 200,500 sebulan, katakanlah 200,500 sebulan untuk 1 juta, katakanlah dalam 400-500, so baru bayar 2-3 tahun kan. So betul aku dapat jual, macam tak logik kan, tapi betul memang this is real sebab orang dah ada claim. Contoh ni terbaru baru 17 Jun kan. So ini adalah tim Alhambra sendiri, tengok berapa sampai 500,000 baru masuk, kurang setahun, baru 6 bulan claim sebanyak ni. So this is real, benda ni memang berlaku risiko, family akan dapat. Sama juga critical illness, so ini 600,000 untuk plan critical illness. So dapat dari segi income replacement untuk family. Jadi inilah sebenarnya tugas sebenar program takaful, dia adalah mengajak orang untuk menyertai kelompok antara peserta-peserta ni. Jadi bila berlaku sesuatu musibah kepada orang, kita sama-sama tanpa disedari sebenarnya kita bantu dia orang. So ini sebenarnya beauty. Jadi sekarang ni kita bantu orang, dan kita bantu orang bersama, kita nak juga bantu diri kita untuk jana pendapatan. Sebab konsep takaful ni, bila kita ajak orang, kita jadi usahawan takaful, kita bukan menggaji. So kita sendiri tentukan berapa pendapatan kita nak berdasarkan komisen kami bagi. So kita tahu berapa potensi pendapatan dan berapa keuntungan kita. So of course lah, bila jadi usahawan tahu kan. So dari segi komisen produk, kita pembayaran komisen produk adalah sehingga 6 tahun. Dan kalau beli kekat, dia dibayar sehingga sepanjang hayat standalone. Lepas tu range commission ni antara 10, basically commission kebanyakan adalah produk 30%, kecuali medical card lah 10%, dan total commission produk adalah sebanyak 120%. So sebenarnya banyaklah untuk commission takaful ni banyak. Sebab tu tengok
Ejen takaful agak dia punya, kadang orang yang konsisten ni agak okey lah dia punya income kan. Okay, so dari segi level rank untuk ejen ni, kita ada ejen, kita ada unit manager, group. Ini saja title yang kita ada. Tiga jawatan je, ejen, unit manager, group. So kalau jadi ejen, potensi income kat sini adalah antara range sini lah. Dan cuma ejen ni dia punya income dia daripada just basic commission dengan personal. Sebab tu saya selalu galakkan bila join walaupun part time, kita ada satu target one day nak jadi seorang unit manager. So potential income unit manager tu lagi tinggi. Unit manager ni tak kisah umur berapa pun semua layak jadi unit manager. Dia ada syarat-syarat dia. Sebenarnya tak susah sebab kat Grace Takaful Berhad ramai orang muda dah jadi unit manager kan. So group manager selepas 5 tahun jadi group manager lah. Saya 2012, 2017 saya jadi group manager. Dari segi income memang saya cerita lah group manager memang banyak income lah sebab dia dah dapat pelbagai jenis income kat sini. So kenapa pilih Grace Takaful? So orang tanya kenapa pilih Grace Takaful? Kenapa saya bila saya join kenapa saya tak pilih AIA? Kenapa saya tak pilih Prudential? Okay, Great Eastern Takaful, jenama Great Eastern sendiri, kita ingat Great Eastern Life, Great Eastern tu lain tau. Great Eastern Life ni adalah jenama Great Eastern adalah member of OCBC Group. Kan? So Great Eastern Life dan Great Eastern Takaful ni ibaratnya macam seorang adik-beradik Muslim, seorang non-Muslim. Cuma terjadinya Great Eastern Takaful ni daripada Koperasi Angkatan Tentera lah dengan Great Eastern. So dia jadi Great Eastern Takaful. So award dah banyak award kita dapat. In fact 2012, 2013 daripada awal-awal lah 2020 semua kan. So makin banyak award lah. So tengok ini adalah senior management team. Saya nak detail lah kat sini. Cuma saya tahu apa sebenarnya yang telah berlaku sepanjang 10 tahun. Inilah sebenarnya kat Great Eastern Takaful yang telah bantu orang. Tengok berapa orang telah dilindungi. Kita telah ada sebanyak 345,000 orang person to be covered dekat Great Eastern Takaful Berhad. Dan kita telah bantu sebanyak 329 people help. Lepas tu ini adalah sebenarnya total claim. Total claim yang telah dibayar sepanjang 10 tahun. Last year 79 juta claim. Ini total 10 tahun. Kita ada MySalam benefit. MySalam adalah untuk yang B40 benefit. So total claim dah 90 juta. Dan business secured dari segi Takaful dah 1 bilion. Inilah sepanjang 10 tahun Great Eastern Takaful. So besar. Di mana kedudukan Great Eastern Takaful? Tengok dia punya daripada awal dulu, tengok awal daripada sejak 2012 berkembang. So inilah sebenarnya company wide pun berkembang, company pun berkembang, lagi agensi pun berkembang. So last year business secured banyaklah 225 juta masuk MySalam . So dari segi kedudukan Great Eastern Takaful ni sekarang ni last year bisa rank sebagai number 3. Dan nombor 1 of course Peru BSN sebab Peru BSN ni dah lama kan. AIA nombor 2 sebab AIA kalau kita tengok history AIA ni dia bergabung dengan ING. Sebab tu dia besar dengan dia bergabung. So Great Eastern Takaful ni kalau dulu memang kecil ya. So dia naik dan tak mustahil one day Great Eastern Takaful boleh take over. Kan? Sebab sekarang ni makin lama makin besar. Dan company-company lain lah. Kita tengok sini FWD nombor berapa kat sini kan Zurich. So kira antara top 3 baguslah sebenarnya. Dan yang paling terkesan adalah bila Great Eastern Takaful pada tahun lepas kan tahun 2019 dia fundkan government untuk 2 bilion MySalam. Semua tahulah MySalam ni apa kan. Okay. So itu adalah berkenaan company pada saya join mana company pun saya cakap company mana pun okey. Yang penting sekali adalah bagaimana dia banyak faktor sebenarnya untuk berjaya. Company, agensi dan yang paling penting adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita adapt kepada culture, agensi dan company juga kita bergerak tu sendiri untuk belajar sebab Takaful dan bidang financial planning dia bukan benda yang senang. So kita sendiri kena tak perlu jadi expert sampai jadi seorang profesor tapi kita sendiri kena percaya tentang kepentingan sendiri baru kita boleh nak sebarkan penting. Ibarat kita ni nak berdakwah pada orang, kalau kita tak ada belief pada benda tu, penyampaian kita tu tak akan masuk, kita tak akan dapat sebenarnya aura nak cerita ke orang. So itu yang saya perlu tekankan. Apapun sebenarnya 80% datang daripada kita. Yang saya cerita tadi, company ini nak cerita tentang group. Kenapa Alhambra Group? Kenapa agensi Alhambra Group? So kita adalah agensi Alhambra sebab kalau kita tengok
kebanyakan takaful agencies dekat Greece Takaful ni boleh katakan positive growth. Sebab saya tengok record tak ada yang negatif sebenarnya, semua positif. Cuma berapa banyak positif dia adalah bergantung pada agensi lah. Kita growth, ini data sehingga 31 Mei, kita growth sehingga 111% berbanding 2020. So apa yang membuatkan saya suka sangat nak share lah, growth ni adalah sebenarnya growth yang kita sama daripada last year pun pandemik. Kan last year bermula daripada 2013 dah fully lockdown betul-betul PKP, dan tahun ni pun sebenarnya daripada Januari lagi dah start PKP kan. So tapi still jaga growth. So bagaimana yang kita boleh buat growth ni sebenarnya, apa yang saya nampak ialah sekarang ni macam saya cakap tadi, walaupun ini adalah hanya 20% saja sebenarnya, 80% daripada ejen-ejen. Saya really appreciate ejen-ejen yang berada di perunding takaful kat Alhambra ni begitu supportive, dan 20% ni datang daripada support agensi sendiri. In the GM saya, kita ada UM, dan kita ada introducer yang datang ni mungkin daripada introducer yang belum jadi UM lagi, kita panggil introducer, dan kita ada agensi staff, kita panggil business development agency lah. So ini sebenarnya nampak kenapa growth kita tu lebih cepat dan lebih banyak sebabkan daripada support. Sebab tu saya cakap bila faktor penting kadang kita cakap saya nak join satu agensi ni sebab kalau kawan sebab dari sini. So kita kena tanya juga kawan kita tu join agensi, apa agensi yang dia support. Sebab takut nanti bila join dia terkekial. Sebab zaman sekarang ni kita tak boleh nak expect meeting tu secara offline, meeting ni kena online. So bagaimana agensi leader to support team untuk meeting secara online juga, benda-benda lain, contohnya online training dan meeting. Sebab kita memang full force guna online. Banyak video sebab saya ada dalam kita buat FB. Alhamdulillah sekarang ni ada FB yang kita boleh ciptakan group yang kita boleh buat video, kita boleh record tanpa additional cost, dan benda tu pun senang, ringan untuk dibuka. Bagi dulu kan video kita susah, kita nak masuk dalam blog. Sekarang ni memang senang. Bila banyak ni saya actually sebenarnya saya menggunakan konsep saya bila saya keluar daripada alam kerjaan, saya tak suka dikongkong. Jadi saya sama juga sebenarnya, bila saya nak adakan training, saya tak nak terlalu banyak training yang saya paksa ejen datang. Memang jenis saya macam tu, saya tak suka. Saya kata contoh, you kena datang training 2-3 kali. Saya kalau boleh saya nak training yang seminimum yang mungkin. Selebihnya training yang mana you free, ejen free untuk belajar at any time. Jadi berdasarkan prinsip ni, saya lebih suka untuk recordkan training, dan saya memang galakkan untuk tengok training berdasarkan video. Sebab of course kita sebut ada Facebook boleh access at any time, dan Facebook juga adalah dia punya data usage tak banyak. So berdasarkan prinsip tu sekarang ni saya memang bersemangat nak buat training lebih banyak modul dalam kita punya Akademi Alhambra Group. So ini sebenarnya support. Dan saya percaya orang yang bila sertai dunia takaful ni, dia pun sebenarnya tak suka dikongkong. Tapi kita tetap adalah meeting seminggu sekali. Itu memang, itu pun kita tak wajibkan. Siapa nak attend lah. Sebab memang kita buka sekarang ni sampai 500 partisipan kan. Sebab kita ada gabungan dengan saya punya anak takaful dah jadi group manager semua. So bila bergabung lebih ramai lah. So itulah sebenarnya konsep saya. Apapun memang kita tak ada paksaan. 20 orang bang. 20 orang dapat bang. 20 orang. Okey, seterusnya ini sebenarnya yang bila saya join sebagai seorang part timer, saya mengalami masalah untuk buat marketing material support. Kalau dulu semua kan kita kena buat sendiri kan. So ini adalah saya akan pastikan walaupun benda ni tak adalah macam kita boleh guna 100%, sebab kadang idea sendiri lebih bagus. Cuma sekarang ni bagi ejen baru yang rasa macam terkial-kial, aku nak post apa kat Facebook, insyaAllah kita ada sediakan support dari segi marketing material. So senang, Telegram channel ni boleh akses, yang previous posting pun boleh tengok. Jadi kalau ejen nak gunakan untuk Facebook posting memang senang. Dan yang saya amat fikir daripada dulu lagi saya nak bantu ejen, sebab saya buat part time. Sebenarnya saya buat part time takaful daripada zaman saya bekerja dulu. Zaman saya bekerja tu kita terpaksa buat quotation sendiri, kita kena buat banyak benda sendiri. Jadi saya nak sekarang ni bila ejen yang sertai agensi saya ni dia dapat akses senang untuk quotation. Sebab for your info, quotation kita kena buat melalui, kalau dulu melalui desktop kan, nak kena buka laptop semua, tapi sekarang melalui iPad. Walaupun iPad pun nak kena buka apps, takes time. Jadi sekarang ni untuk memudahkan ejen, memang kita buat standard quotation yang kalau dulu kena custom made semua, kita dah buat based on highly demand. So semua produk kita ada quotation. Ni sebenarnya amat membantu ejen-ejen baru dan juga ejen lama, termasuk saya sendiri pun sama.
Kalau orang minta quotation, kita terus ada custom made quotation, medical card. So ini sebenarnya yang saya nampak yang mempercepatkan sebenarnya agensi dan juga agent untuk orang minta quotation terus boleh bagi. So inilah ready made quotation yang agensi sediakan lah. So cerita tentang money saja tadi, nak cerita tentang saya, big Y, rumah, dapat kereta, dapat anak, masa semua. Tapi kita tahu sebenarnya apa sebenarnya cabaran nak berkecimpung dalam kerjaya sebagai pengguna takaful ni. Cabaran dia adalah memang besar. Sebab kita tak menjual suatu produk, kita adalah sebenarnya menceritakan tentang kebaikan. Macam pendakwah, orang dakwah pun sebenarnya dulu kita tengok orang tabligh pun sama, bila datang orang tabligh kita lari kan. So konsep yang sama sebenarnya bila kita cerita kebaikan tentang perancangan keuangan takaful ni, orang akan lari. Jadi sekarang ni tapi ada cara lah sebenarnya kita nak buat. Kita kena dapatkan kepercayaan daripada bakal pelanggan. So bagaimana nak gain trust? So ini yang saya sentiasa ajar dalam training, macam nak dapatkan elemen kepercayaan kita daripada pelanggan. Jadi kita bila kita bercerita, orang trust dan orang ambil dengan kita walaupun sekarang secara online. Dan lepas tu kita sendiri kena percaya tahap level trust kita kepada benda kita nak sampaikan tu penting juga sebenarnya. Itulah sebenarnya membawa aura untuk kita tarik orang. Dan tentang masalah keuangan kita sekarang ni, bagaimana kita nak mengatasi masalah keuangan ni, dan juga tentang risiko, risiko. Sebab kita orang yang menyimpan duit, invest untuk retirement, let's say, masa depan kan. Tapi orang yang menyertai takaful ni sebenarnya dia tak tahu apa yang berlaku pada next day. Sebab tu sekarang ni kepercayaan kita pada risiko boleh berlaku pada sesiapa saja, pada termasuk saya juga lepas ni kan. So ini semua perancangan terpenting. Jadi peluang yang besar, kadar penembusan takaful ni memang rendah. Masih lagi boleh katakan antara tengok 20 hingga 25% berbanding dengan negara luar, banding dengan insurans konvensional sendiri. Jadi sebab apa? Sebab kesedaran rendah, sebab kurangnya pejuang-pejuang takaful. Sebab tu saya kena nak lahirkan pejuang takaful yang berkental. Yang kental maksudnya kita banyak menyebarkan secara online. Jadi kita nak, katalah orang kita sebarkan, orang dapat pengetahuan, dapat knowledge, orang tak ambil kita pun tak apa, dia dapat knowledge, kita dapat pahala insya-Allah. Sebab ini kebaikan kita sebarkan takaful kan. Lepas tu kenapa rendah ni? Sebab inilah sebab kurangnya perundingan takaful yang serius. Walaupun saya pada saya part time tak kisah, yang penting kita committed untuk menyebarkan benda. Sebab sekarang zaman sekarang online, nak post tu senang, lunch hour ataupun malam boleh. So kalau dulu nak kena keluar rumah, very complicated. Sekarang ni sebab mereka marketing material semua dah ada kan. Lepas tu of course kalau kita nak masuk sesuatu, kita kena banyakkan mendalami ilmu pengetahuan lah. Benda ni memang banyak kita ajar. So sekarang ni depends on you all. Kalau masuk kena belajar, kena tahu. Tak perlu sampai tak nak jadi seorang profesor. At least dah tahu terus sampaikan. Dan tugas ni lah sebenarnya, tugas challenge kita dah sebagai seorang da'i. Nak terapkan idea da'i ni sebenarnya agak penting sebab dia ni penentu konsistensi kita. Kalau kita seorang salesman, itu yang ramai yang give up. Saya tengok kejayaan saya rekrutmen saya ni 30-40% ni sebabkan oleh kalau dulu saya akui lah kesilapan saya tak terapkan sangat kita seorang pejuang, kita seorang da'i. Sebab kalau kita cakap kita jual, orang reject, kita akan down dan kita tak akan konsisten for the next year. Tapi kalau tengok kita ni buat benda yang bagus, kita sampai kebaikan, orang tak nak, tapi kita dah sampaikan. One day mungkin dia ada kesedaran, dia ambil online, kita tetap dapat imbuhan dia nanti. Kita tak nampak sekarang ni kan. Jadi sekarang ini yang saya nak terapkan sebab saya nak tingkatkan konsistensi. Team yang join ni bukan lagi 30-40% tapi 50-60% akan sustain sebagai seorang pendakwah kan. Sebab nak jadi pendakwah ni kita kena jadi seorang betul-betul warrior, kuat dari segi mental berhadapan dengan rejection. Tengok bila orang reject ni bukan reject kita, tapi sebenarnya orang reject ni dia tak ada lagi knowledge tentang perancangan. So kita semua, kami semua dekat Alhamdulillah ni perlukan anda semua. So ini gambar pun ada SOP kan, penjarakan fizikal kan. So ini tim kita semua. Alhamdulillah kita dah ada sehingga semalam 141 orang. So untuk sertai industri takaful ni mana-mana pun sama, takaful operator sama, SPM lulus yang 5 subjek saja dan wajib lulus exam takaful TBE. Kos dia amat murah, hanya RM80 untuk exam dan RM30 untuk MTA fees, total RM110 saja. Dengan ini saja sebenarnya pada saya kos ni murah, tapi kos yang ialah bagaimana kita sanggup untuk spend masa kita untuk belajar benda baru untuk jadi seorang perunding dan pejuang takaful. Itu sebenarnya agak mencabar dan saya harap orang yang
you all yang dengar malam ni dapat sesuatu daripada saya, bagaimana kenapa kenapa Gereja Takaful dan kenapa agensi Al-Amrah itu sendiri, dan bagaimana kita sedikit sebanyak dari segi kita boleh bantu you all untuk bergerak dekat Gereja Takaful. So kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya dekat chat, nanti saya jawab. Dan kita dengar perkongsian daripada Rahman dulu lah. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Nak terus Rahman ke Ustaz dulu cakap? Oh, Ustaz dulu. Okey. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Tuan Ahmad Umaizi atas penerangan yang ringkas dan jelas dan padat berkenaan dengan kenapa kita perlu sertai takaful. Kenapa kita perlu menjadi pendakwah takaful, yang mana kita bukan berjuang sekadar untuk diri kita berjuang untuk keluarga kita, untuk ramainya umat Islam, ramainya Muslim di Malaysia kita, untuk sertai takaful. Kita membantu insan lain, kita juga membantu diri kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita terus dengan sesi kedua bersama Assistant Unit Manager Tuan Abdul Rahman. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura ya habibi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ramai yang off video ni kan. Saya tak kenal siapa ni. Tak apa. JM Umaizi minta, boleh tak saya hostkan saya untuk saya share? Dah boleh share dah, saya buat multiple boleh share dah. Okey. Okey. Seperti yang kita dengar tadi yang GM, saya punya GM, Group Manager Ahmad Umaizi yang menerangkan sedikit berkenaan dengan Great Eastern Takaful dan juga kita punya agensi. Menarik kan? Macam mana kita punya sistem, kita punya workforce agensi menyediakan kemudahan, fasiliti, dan juga kita boleh mengiranya sebagai infra dalam bentuk kemudahan staff agensi untuk membantu kita berjaya bersama. Okay? Dan malam ni saya akan berkongsi sedikit berkenaan dengan membuka ruang kerjaya dan berjaya. Dan itulah tajuk yang bakal saya kongsikan berkenaan dengan diri saya, bagaimana saya boleh berkecimpung dalam bisnes takaful ni. Bila sebut kerjaya dan berjaya, apa yang kita selalu bayangkan? Kalau macam saya sendiri, kerjaya adalah satu something yang saya memperoleh kepuasan dalam kerjaya yang saya lakukan. Dan kalau macam J. Umaizi sendiri, saya memang target minimum head of department. Itu memang saya target. Okay? Dan dulu semasa saya belajar, semasa saya mula masuk dalam industri, saya bercadang untuk berfikir untuk macam mana fast track untuk saya dapatkan title head of department. Sebab kalau tengok dekat job street sangat lama. Sebab kadang-kadang memerlukan 10 tahun minimum, dia bergantung pada company. Kadang-kadang memerlukan 9 tahun, kadang-kadang belas tahun. Okay. Jadi saya rasa agak lambat untuk saya sebab saya jenis yang tak sabar. Kalau saya nak sesuatu itu memang saya nak cepat. Okay. Dan bila saya dapat sesuatu itu barulah saya kiranya ia sebagai satu berjayanya saya memperoleh apa yang saya mahukan. Okay. Ini adalah storyline yang saya bakal kongsikan dengan tuan-puan malam ini. Pertama, saya punya background. Of course saya punya background. Dan kedua, macam mana saya boleh masuk dalam join takaful, bidang takaful ni. Dan saya punya achievement lah. Saya punya achievement dan agensi punya achievement. Okay. Dan bila sebut background, saya tak bercadang sama macam J. Umaizi, saya tak bercadang untuk cerita daripada saya tadika. Saya akan start bercerita bila saya habis belajar ijazah di UiTM Shah Alam dalam bidang Science Actuary. Okey. Saya habis belajar pada tahun 2015.
Saya ingat saya habis belajar masa tu dalam bulan 7, habis exam, habis pembentangan final year paper FYP, and then saya practical dekat Petronas KICC, Petronas Syari Gali, dan first job saya dapat masuk tu adalah MX Life. Itu dekat Jalan Tun Sambatan tu kan, MX Life Assurance, bukan Takaful, MX Life Assurance. So masa tu saya deal dengan policy admin. Polisi ini melibatkan macam reinstatement, reactivation of policy, dan ada setelah macam survival benefit, berapa banyak benefit yang berbaki yang tak dapat, yang tak ada, pemegang polisi tak claim pun, mungkin dia tak aware, ataupun mungkin dia tengok sikit dia tak kisah. Okay, dan bila saya nampak peluang lain yang lebih kena dengan jiwa saya kan, sebab saya actuary, bidang actuary saya lebih kepada technical. Memang apa yang saya belajar tu adalah statistic based, tapi dia apply dalam bentuk macam mana kita nak create model untuk satu majikan kita, ataupun specifically kita punya department, kita punya unit, run that model untuk menghasilkan output ataupun menghasilkan output supaya dapat dibentangkan kepada management. So saya beralih kepada M-Bank, dan masa tu saya dapat position as a business analyst. Lepas tu saya kerja sikit, macam lebih kurang saya buat back end punya kerja. Memang quite heavy, memang balik malam, itu confirm balik malam. Kadang-kadang hujung minggu pun saya kerja. Sabtu lah, especially Sabtu, Ahad memang tak lah. Dan saya dipaksa datang pada hari Sabtu sebab masa tu saya attach dengan unit reporting. So heavy lah pada saya, sebab saya jenis yang chill je. Saya tak suka kerja yang sampai kacau hidup saya. And then saya dapat offer, ni bukan saya dapat offer tau, ni saya nampak ada jawatan kosong di Bank Negara. So bila saya masuk dekat Bank Negara ni, saya cerita sedikit lebih kurang apa yang pengalaman saya di M-Bank, dan saya dapat attach under statistic and analysis. Ini memang lagi hardcore. Dia tak banyak kerja tak banyak macam dekat M-Bank, sebab M-Bank is about kita nak run a business, and M-Bank and MX Life is a business entity. Bank Negara bukan business entity. Bank Negara is independent and hanya regulator, dia tak buat business. Okay, and then tapi dia punya hardcore tu, dia punya criticality dia tu, crucial dia tu lebih kepada data yang bank financial industry report ni. Dia bukan bank sahaja tau, tabung haji, EPF, PNB, pemodalan nasional berhad, dan semua data-data tu saya dengan tim kena analyse dan buat model. Dia macam-macam lah. Ada model untuk tengok trend, ada model untuk analyse, untuk forecasting, dan macam-macam lah. Dan itu memang agak kritikal. Saya kena deal dengan orang-orang besar macam pengarah jabatan, kadang-kadang kena deal dengan assistant governor. So hardcore untuk saya, dan sangat banyak saya belajar di Bank Negara kan. Dan tapi pada masa ni, bila saya dah join tiga company ni, MX Life, M-Bank dan Bank Negara, saya masih tak dapat kepuasan dalam kerjaya saya. Memang ramai kawan-kawan saya, circle saya, question saya, nampak soalan, kenapa kau berhenti Bank Negara? Kan dah the highest company and regulator kan, at the top. Semua financial industry report Bank Negara kan, report tu Bank Negara kan. Jadi saya tak nampak itu apa yang saya nak. Saya ni jenis mata duitan sikit. Itu tuan-puan kena tahu, saya jenis mata duitan sikit, dan saya tak fikir saya nak berbangga dengan title company kan. Contohnya, aku kerja kat Bank Negara, aku kerja dekat Petronas. Itu diri saya lah. Saya letak itu sebagai cara saya memandang sesuatu itu kan. Setiap orang lain-lain lah kan, tapi itu diri saya. Jadi bila masa saya kerja Bank Negara, saya dah mula untuk cari lubang-lubang untuk buat bisnes. Mula-mulanya saya tak plan untuk buat bisnes secara full time. Saya hanya buat mula-mula saya join unit trust.
unit trust dengan principal. Dulu CWA kan, sekarang dah principal, tapi tak kena dengan market saya. Market saya lebih kepada mass market, bukannya high net worth market. So saya buat sekejap je dalam setahun, lebih kurang setahun, plus minus, and then saya jumpa satu lagi lubuk duit. Apa yang saya cakap lubuk duit? Yalah, saya mata duitan kan. Saya nampak ni sebagai lubuk duit untuk saya buat duit, dan saya nampak ini mungkin boleh jadi kerjaya saya untuk in the next few years, dalam masa terdekat lah kan. Bukannya nak kena tunggu 10 tahun, belasan tahun untuk dapat income yang 5 figure income lah kita cakap kan. 5 figure income lah selalu kita fikir besar kan. So bayangkan ini saya buat part time dulu selama setahun lebih. Saya mula Grace Takaful ni secara part time pada Mac 2019 sehingga November 2020. Okay. Dan saya bila 2019 ni saya buat main-main lah, biasalah. Saya baru join kan Bank Negara, jadi biasalah orang kata apa, action sikit lah kan. Orang kata apa, semangat orang muda lah kan. Bila dapat tempat tinggi kita macam ni semua report dekat aku malas nak layan lah kan. Benda kecil je ni, aku Bank Negara, aku boleh jadi governor nanti. So bila saya fikir balik, tak semudah tu. Memang tak semudah tu. Okay. Dan saya buat secara main-main je, saya buat 2019, and then start 2019 juga Disember ada satu turning point untuk saya buat betul-betul. Saya tak tahu kenapa masa tu. Mungkin sebab saya dah tak tahan, sebab agak stres. Sebab kerja di Bank Negara ni very fast pace punya kerja. Kita kena deal dengan orang-orang yang sangat brilliant. Saya tak bijak mana kan. Bolehlah sikit-sikit kan. Kadang-kadang saya belajar dengan orang yang bijak. Memang kadang-kadang bila kita deal dengan orang yang pandai, kita macam wow, pandai dia ni, dia boleh fikir sampai tahap ni yang kita tak terfikir pun kan. Especially bila saya deal dengan saya punya bos macam deputy director kan, tu memang bijak. And then mungkin saya dah tak tahan mental saya, dan saya buat slow-slow, dan start Disember 2019 sampai dan along the year 2020 saya buat betul-betul. Dan saya memang bercadang untuk aku memang nak buat secara full time. So aku nak kena kejar benda ni betul-betul. Walaupun secara part time, aku akan buat benda ni secara just a title part time, tapi kita buat cara macam full time. Okay kan. Dan alhamdulillah selama bila dah November 2020 saya dah berhenti kerja kan. Lepas saya berhenti kerja, actually saya dapat lagi offer dekat tempat lain, dekat MBSB Bank sebagai tak saya dapat offer daripada head of department, masa tu manager level. Tapi saya fikir balik, saya nak buat benda tu sebagai batu loncatan sahaja untuk saya lebih firm saya punya income dekat Grace Takaful. Tapi saya fikir tak baik macam tu kan, macam menyusahkan orang. Bila orang ambil sebagai position manager level, adalah satu responsibility dia besar kan. Kita punya integriti kerja dan credibility kerja, kualiti kerja kita tu memang ditengok betul-betul. Jadi saya fikir macam aku tak boleh buat macam ni, kesian kat orang, harapan orang, aku kena buat betul-betul. Okay. So bila saya start, saya dah berhenti kerja, saya dah tak fikir dah nak sambung kerja office. Berhenti je kerja di November. Saya ingat saya habis saya punya kerja tu tengah bulan November, 15 saya bulan. So start pada tu saya terus buat full time business Takaful sampai sekarang, dan insya-Allah kalau umur panjang memang saya buat sampai matilah benda ni. Okay, dan sedar tak sedar dalam setahun setengah sahaja saya dah ada 268 customer ataupun clients lah, kita selalu panggil kan. Clients as of today. Okay, ini ada lagi orang nak ambil ni kan, tapi tak apa. As of today, ini sahaja. Ini yang saya ada. Okay, alhamdulillah lah, syukur. Untuk saya syukurlah. Ada je lain yang lagi pandai, lagi power, lebih lagi lah. Okay. Kenapa saya nak pilih Takaful ni? Kenapa saya pilih Takaful ni sebagai bisnes? Kenapa saya tak pilih bisnes lain untuk run ataupun untuk capai hajat saya tu kan? Sebab apa? Sebab sistem Takaful ni adalah less cost, ada freedom and time flexibility. Kenapa saya cakap less cost? Sebab sekarang ni semuanya online.
submission online. Nak jumpa orang pun sekarang dah tahu PKP COVID ni, orang pun kadang-kadang ada paranoid, nak jumpa pun takut kan. Kita ada Zoom meeting, ada Zoom link. Kadang-kadang ada orang guna Microsoft kan, ada orang guna Google Meeting, macam-macam platform. So situ dah boleh potong kos. Kos apa? Kos minyak kereta nak jumpa, kos tol kan, dan macam-macam lagi lah. Kos makan minum dekat kedai. So ini sangat menjimatkan kos, dan kos itu semua kita boleh convert dalam bentuk ke subscribe Zoom kan. Kita subscribe tu bayar bulanan, mungkin tak sampai pun kalau kita fikir balik kos kita nak kena hadapi selama sebulan nak jumpa offline punya kerja kan. And then saya nampak benda ni freedom lah. Dan freedom untuk saya ni kan, saya apply dalam, saya cuba mendisiplinkan diri macam bekerja masa saya kerja di office lah kan. Start pukul 9 pagi, habis pukul 6 petang. Banking kan biasalah 6 petang bukan 5 petang. So 9 tu pukul 6 petang. So saya try buat benda tu hari-hari, dan jarang-jarang sekali lah kan kalau saya start lambat tu. Sebab saya rasa macam buang masa dan tak efisien bila saya buat macam tu. Okay? Dan saya nampak freedom ni adalah satu, macam mana kita control freedom tu. Sebab ada kadang-kadang macam saya dulu terpengaruh dengan word freedom ni sampai tak buat langsung. Oh, aku bebas, aku boleh pergi mana-mana, sampai production pun tak ada. So bila freedom kita manage betul-betul, macam kita kerja office, insya-Allah kita punya hasil production, output kita dalam business tu, saya tak garanti, tapi 99% memang very impressive. Okay? Dan kita ada time flexibility, and of course time flexibility ni berbeza dengan freedom. Saya tak perlu apply cuti kalau saya nak balik kampung. Kampung saya kat Kuantan, sampai wife saya dekat Perak. So kalau saya nak balik kampung, saya tak perlu apply cuti, dan saya punya bos pun tak perlu nak jeling-jeling saya kalau saya nak cuti lama. Dan saya boleh pergi bercuti anytime. Tapi sekarang PKP tak boleh lah kan. Saya boleh pergi bercuti anytime yang saya suka. Dan saya nampak bila ada time flexibility ni, sampai ke malam pun saya boleh buat run business ni. Bukan bermaksud saya tak ada live, tapi bila kita time flexibility, mungkin kita tahu malam ni kita ada appointment, online appointment kan, contohnya melalui Zoom. Kita boleh pick up, okay, malam ni aku dah ada slot lah dengan klien aku. So petang siang kita mungkin boleh rehat. So flexibility, okay. So dan yang kedua adalah relevancy of Takaful business over the years. Saya boleh confirm Takaful ni ataupun financial punya business ni sangat relevan sampai bila-bila. Okay, especially kita tengok sekarang time pandemic, COVID-19. Semua orang risau kan kesihatan, betul tak? Dan hospital kerajaan penuh. Kan? Sampai ada itu DG Hisham menganjurkan siapa-siapa yang ada tak sihat ke sakit ke selain dari COVID, pergilah swasta. Okay? So saya nampak ini adalah satu keperluan yang mendesak dalam kalangan masyarakat di luar sana, which is netizen lah kita cakap kan, warga net kan, netizen. So bila kita bisnes online kan, so saya nampak benda ni perlu. Mungkin dia tak sedar lagi sebab kita tak menyedarkan dia dengan kita punya how kita nak educate dia. Dan saya nampak benda ni penting sebab setiap satu family, saya punya visi dan misi saya akan pastikan setiap satu family tu ada at least satu plan perlindungan Takaful. Tak kisahlah hibah Takaful ke, medical card ke, at least ada. Okay? Dan kita tengok dekat negara luar kan, company insurans sampai tak terima mana-mana pesakit yang dah ada COVID untuk apply insurans. Sebab apa? Very, very high risk, sangat tinggi risiko untuk sakit. Dan pandemik ni kita tahu kan, COVID ni dia melibatkan organ-organ besar macam paru-paru kan kalau kena macam impact dia really high lah, dan cost pun sangat tinggi. So ni antara benda lah kan, kita boleh meringankan beban kerajaan, specifically hospital kerajaan, dan kita boleh support sikit lah kita punya private punya hospital. Okay, and then yang ketiga, business Takaful ni adalah 100% fully online. So saya sangat suka online sebab saya jiwa muda, biasalah online, dan saya yakin semua lapisan umum sangat suka benda online. Dan saya secara jujurnya, saya run bisnes saya ni sambil tengok TV je
kan, sambil macam kadang-kadang sambil borak dengan anak dan isteri, dan saya tengok TV, dan kadang-kadang saya ialah buat kerja prospecting kan, WhatsApp prospek, WhatsApp klien. So tak stres pun tengok TV. Kadang-kadang tengok pagi-pagi kan cerita apa kan, dan tengok cerita Melayu kan, drama kan, bagi saya tak stres. Saya boleh keluar pergi sarapan, balik pukul 11 pun tak ada masalah kan. So tak perlu pun saya rasa stres sebab online business, dan mostly masyarakat sekarang dah boleh terima dah online ni kan. Setiap lapisan masyarakat adalah beberapa peratus yang masih lagi, aku nak jumpa lah, aku tak selesa lah offline online ni. Itu okey lah kan, takkanlah 100 klien seorang nak jumpa, kita nak berkira kan, pergi je lah kan. Okay. Dan yang akhir sekali, keempat, saya dapat solid dan konsisten income sangat cepat, dan modal sangat sikit, kecil. Macam tadi J. Muhaizi cakap, hanya memerlukan RM110 sahaja, which is lifetime. Bukannya setiap bulan, bukan setiap tahun, bukan setiap 5 tahun, bukan setiap 10 tahun. Lifetime 110 sahaja. Dan itulah modal yang diperlukan. Okay? Dan saya nampak benda ni, saya secara jujurnya, saya just share sikit lah kan. Biasa orang sukalah tahu pasal figure income ni kan. Saya tak bagi tahu exactly, tapi tuan-puan boleh bayang imagine sendiri. Di bank negara saya dapat income di Guraian Takaful ni lebih kurang sekali ganda. Sekali ganda bank negara. So sangat cepat. Bayangkan tahun ini sahaja saya dah peroleh increment. Start dari production saya bulan 1 sampai hari ini, saya punya increment about 2 to 3,000. Sangat cepat, dalam masa 6 bulan saja saya boleh buat banyak tu. Okay? Dan saya fikir balik, kalau lah aku dulu kerja dekat bank negara ke M-Bank, aku stay kat sana, bila aku boleh dapat banyak ni? Memang tak dapat lah kan. Sebab saya jenis tak sabar kan. Biasa tak sabar dan mata duitan. So saya fikir nak cepat dan nak banyak. Itulah kenapa saya pilih bisnes takaful. Dan macam mana saya boleh berkecimpung, dan saya fikir takaful ni boleh jadi saya punya long term career. Kenapa yakinnya saya? Sebab kadang-kadang saya punya klien dan kawan-kawan saya, sepupu saya sendiri pun kadang-kadang query saya tanya, oi, macam mana kalau bulan tu tak ada orang ambil yang kau, macam mana? Oh, berani tu kau berhenti kerja dalam keadaan pandemik sekarang, bahaya kot kan. Income macam ni tu yang tak stabil, buang kerja ke apa kan. Macam-macam noise kita dengar. Tapi setakat hari ini tak ada lagi company insurans buang ejen. Tapi kalau company biasa ataupun lain banyak retrench kan, buang pekerja sebab nak cut cost, tapi ejen tak pernah dibuang. Itu satu. Satu lagi, kita boleh disebabkan saya nampak ni, sebabkan saya nampak relevannya takaful ni untuk jangka masa panjang, macam saya cakap tadi. Okey, kenapa saya nampak ni untuk saya long term career? Sebab kebolehan ini untuk mencapai big why saya dalam short period of time. Biasalah tak sabar, berbalik pada isu yang sama, tak sabar dan mata duitan. Okay, of course ini adalah high level big why saya. Kalau saya nak detailkan memang tak habis lah tuan-tuan. Mungkin sampai esok tuan-tuan kena tunggu saya present saya punya big why in detail. Tapi ini adalah secara umumnya yang saya boleh katakanlah. Of course saya memang plan untuk hantar saya punya ibu bapa saya dan saya punya mertua saya untuk pergi umrah ataupun haji lah. Okay. Dan saya sendiri, saya plan, saya dan isteri saya sekarang ni tak semestinya pergi haji melalui tabung haji je kan. Boleh pergi backpackers. Nah, kita ada duit, swasta ada, kita pergi backpackers pergi. Sebab income dapat banyak kan, short period of time. Kita tak perlu nak tunggu queue yang lama sampai 2050. Kita pun tak tahu. Memanglah Tuhan tak bebankan kita apa yang kita tak mampu, tapi kita sebagai manusia, kita boleh usaha, kita ada daya usaha tu untuk mendapatkan sesuatu itu. Selagi mana kita ada kekuatan dan kudrat kita, insya-Allah kita usahalah. Tuhan Maha mengetahui niat kita macam mana, insya-Allah Tuhan akan pemudahkan nanti. Okay. Dan kedua adalah, of course saya suka fancy car dan luxury house lah. Dan saya pun dah beli kereta baru ni. Kereta biasa je tuan-puan. Tuan-puan mungkin dah pakai kereta yang besar lagi mewah daripada saya. Saya cuma beli Vios saja. Okay.
Sebab saya fikir saya nak beli rumah lepas ni. Kalau saya boleh beli terus Mercedes ke apa, tapi lambat lagi dah saya boleh beli rumah kan. So bagi saya macam tak efisien lah kalau kita advise orang dari segi financial planning, tapi kita sendiri kalau tak pandai plan financial kita, nampak macam ibarat ketam aja nak berjalan kan. Itulah saya boleh cakap. Okay, and then saya plan, dan kereta tu saya beli 100% pakai payslip takaful, business takaful, dan luxury housing saya insya-Allah kalau umur panjang ada rezeki lebih, insya-Allah awal tahun depan memang saya dah boleh beli rumah dah kan. Saya punya income dah layak dah sekarang, cuma saya tak bersedia lagi untuk ada tambah komitmen baru sebab baru lepas ambil kereta kan. Yeah, and then financial freedom. Bila sebut financial freedom ni, it's not only about bebas berbelanja. Kalau bebas belanja, orang yang kerja dekat office pun kalau gaji besar pun bebas berbelanja. Kalau dia lebih-lebih lagi kalau dia punya komitmen sikit kan. Contoh, gaji 20,000 tapi komitmen 1,000 sebulan. 1,000 tu apa? Bayar kereta contohnya kan. Rumah dah habis bayar contohnya. So boleh juga bebas berbelanja. Takkanlah 19,000 dalam masa 30 hari habis belanja kan. Kita makan apa? Kalau kita makan McD hari-hari pun tak habis 9,000 sebulan. Tapi saya nak financial freedom ni, saya cuba define financial freedom ni dalam diri saya, ke atas diri saya, lebih kepada saya boleh settlekan hutang saya dalam short period of time. Tak perlu saya nak tunggu term yang bank tetapkan 5 ke 4 tahun, macam kereta 9 tahun ataupun 7 tahun. Saya bayangkan tuan-puan, saya dah settle saya punya loan saya, personal loan saya, 2 personal loan saya tahun ni, lump sum, saya dapat rebate lagi daripada bank. Semua ni saya dapat income daripada takaful. Saya settle benda secara lump sum, dua loan saya dengan bank. Alhamdulillah, ini rezeki saya lah kan, dan tak memberi kesan sikit pun kepada saya punya saving. Sebab banyak saya dapat income dekat bisnes takaful ni. Okay, dan kenapa saya antara punya own team saya sendiri dan ada staff agency lah nak navigate business bersama-sama. Dan saya memang saya berbalik pada niat asal saya nak jadi CEO, orang yang mengepalai, mengemudi tim itu untuk bergerak bersama. Dan saya ada lah sedikit skill lah untuk manage. Tak adalah banyak mana saya perlu banyak belajar lagi daripada saya punya GM saya, direct UM saya kan. Tapi bila saya cuba apply balik apa yang saya belajar semua ni, masa saya kerja di bank negara, financial institution, beberapa financial institution report under saya kena manage diorang kan, manage diorang punya troubleshoot issue, manage diorang punya knowledge. So ini semua mengajar saya macam mana saya nak manage saya punya team sendiri. Okay. Dan kenapa saya pilih takaful sebagai long term career saya adalah, ini adalah komitmen yang saya perlu letak. Hanya 5 tahun saja tuan-puan. 5 tahun saja yang saya perlu letak dalam bisnes ni. Saya tak perlu tunggu 10 tahun. Saya tak perlu tunggu belasan tahun. Saya tak perlu tunggu 20 tahun. 5 tahun saja. Tuan-puan bayangkan, saya bermulanya bisnes ni pada tahun 2019, which is umur saya pada situ around 26 tahun. Tak salah saya, 26 28 sekarang, okay, 26 tahun lah. Okay. Dan kita tolak 2019 sebab saya buat main-main kan. So, jadi tahun lah kan. Tapi bayangkan 5 tahun untuk insya-Allah kalau saya direzekikan dan semua flow lancar, berjalan dengan lancar, dan around umur saya 32 atau 33 saya dah naik jadi group manager, insya-Allah. Dan income group manager tuan-puan boleh tengok sendiri kan, group manager starting pun around ni 40,000 kan. Kalau mungkin tuan-puan nampaklah ada kontradik sikitlah dengan Encik Muhammad punya slide. Tapi itu bukan kontradik. Kita nampak kontradik hanya black and white, apa yang written dalam slide. Tapi sebenarnya kalau nak cakap pasal income ni very very subjektif. Dia bergantung kepada kekuatan tim, kebesaran ataupun tim punya capacity. So sangat subjektif lah. Okay. Dan starting pun kalau kita buat betul-betul dalam masa setahun pertama dah boleh earn around 4,000 dalam masa setahun. Sangat cepat. Okay. Dan ini tuan-puan, kalau masuk tahun kedua kan, final year unit manager macam saya sekarang lah, boleh dapat around ini tuan-puan.
So sangat cepat dan saya on the way kepada ni lah income saya pada hujung tahun ni. Saya dah buat kira-kira dah. Okay, and then tahun depan insyaAllah kalau ada rezeki saya, inilah saya punya earning. Okay. Di sini rookie agent kepada rookie unit manager atau unit manager ni hanya memerlukan 2 tahun sahaja untuk earn 5 figure. 2 tahun saja, tak lama tuan-tuan. 2 tahun saja kita perlu berkorban, bersungguh-sungguh buat untuk dapat 5 figure. Tak perlu tunggu lama. Kalau saya fikir balik, saya reflect balik kerja saya yang lama, kan masa saya kerja office, bila saya boleh earn 5 figure. Saya tanya bos saya, kan manager saya. Kan manager bank negara ni kalau di company bank lah kan, dia satu level dengan vice president lah. Okey, itu level kalau nak sama rank dengan manager bank negara. So kalau nak dapat income macam dia start masa tu umur dia dah 40, around 40 tahun. Kan 39 ke 40 tahun macam itulah. Dan dia start kerja seusia macam saya lah 20-an. So saya kira-kira lama, belasan tahun. So saya tak sabar, mata duitan, saya once again saya cari something yang banyak. Okay. Dan naik group manager 3 tahun lah. Ni adalah requirement company. So kita tak boleh fast track. Boleh lah fast track nak 2 tahun boleh lah. Tapi jarang-jarang sekali berlaku. Kita just go with the flow sahaja. Okay. Dan kenapa saya pilih agensi Alhambra ni? Sebab apa? Sebab sekarang training and meeting online. Intensive coaching dan guidance given by kita punya leader lah. GM dan UM. Okay. Dan agensi kita sangat-sangat menggalakkan ejen punya boost production sampai kan bagi duit poket untuk kita ada motivation untuk kita go more. So bayangkan saya dapat ini sahaja untuk tahun ni, interesting cash contest sahaja kan, dan company Great Eastern bagi pun dah hampir ataupun lebih 20,000. Bukan komisen saya, itu hanya duit tepi lah orang cakap. Selalu kalau ejen ni kita panggil duit tepi lah, macam kontes Great Eastern bagi, agensi bagi tu duit tepi. So memudahkan kita nak settle lah benda-benda kecil kan. So tak ganggu komisen kita untuk perbelanjaan kita. So mungkin duit cash tu boleh bayar komitmen kita, atau mungkin kita boleh bagi lebih kepada worker kita boleh bersedekah. Macam-macam boleh buat kalau kita ada duit. Okay. Dan saya sukalah balik yang tadi training meeting online, dan kita telah mempersiap siagakan kita punya agency force ni start tahun lepas lagi online. Kita cuba try adapt as fast as possible sebab disebabkan pandemik. Pandemik ni sebenarnya banyak mengajar industri lah untuk lebih go via online, dan kita tahu kan sekarang agency trend, industrial trend, digitalization, pendigitalize, moving ahead lah punya benda kan. So saya sangat suka kan, kita punya agensi, kita punya agensi pun dah ada platform online kan, coaching and ni pun online kan, Zoom anytime. Leader siap offer lagi, pukul berapa korang free. Kita tak attach pun kadang-kadang kan, dia leader yang tanya kita bila free, dan coach kita betapa fleksibelnya kita punya agency force. Okay. Dan yang saya suka kedua tuan-tuan, Great Eastern Takaful sendiri sangat membantu ejen. Dia ada very useful and user friendly punya software. Ini adalah Empos. Empos ni adalah online platform untuk submit sale. Tuan-puan, kalau ada iPad, memang saya boleh garanti tahun pertama 4,000 income tak lari. Itu saya boleh garanti. Dan kita dah ada proven testimoni pun. Dan kalau saya nak share memang lamalah. Okay? Saya bercakap macam tu je. Kita dah ada proven testimoni yang mana setahun saja dah boleh earn around 4 to 6,000. Okay? Memudahkan bila kita dah ada impose online submission untuk submit sale ni kan. Kalau untuk yang tak ada iPad, kita ada BDA, lepas ni saya akan share pasal tu. Kalau ada iPad boleh bergerak sendiri secara laju. Okey, dan kita ada Get Set Go. Get Set Go ni adalah satu software yang mana kita boleh install dekat kita punya iPad, dan ini adalah software yang sangat membantu ejen untuk professionally run dia business. Kenapa saya cakap macam tu? Dalam tu ada PDS, Product Disclosure Sheet. Dalam tu ada video training.
dalam tu ada macam-macam lah. Dalam tu ada fun fact sheet. Yalah, kita ada cash value produk kita kan. Kita ada cash value yang orang kata saving tu lah kan, cash value. Sebenarnya dia cash value lah, term yang tepat cash value lah kan. Fund fact sheet kita ada. So kalau ada prospek minta nak tengok macam mana fund manager kita deal dengan duit-duit lah, fund tu kan, duit-duit yang kita allocate dekat tabung takaful tu, PUI tu kan. So berapa banyak how perform it is lah. So macam-macam, dan kita ada recruitment app lah, sama juga software yang kita boleh install dalam iPad. Dalam recruitment app ni tuan-puan, kita setiap boleh register untuk kita punya team ambil exam TBE macam Jim Maji cakap tadi, dan dalam ni juga ada income calculator. Saya yakin sangat-sangat ramai ejen yang suka main dengan income calculator ni kan. Income calculator untuk ejen biasa pun ada, income calculator untuk leader pun ada. So tuan-puan boleh plan sendiri berapa banyak projection income yang tuan-puan mahukan dalam masa berapa tahun, dalam masa contohnya 2 tahun, berapa banyak income yang dapat dan berapa besar case size, berapa banyak case yang nak submit untuk dapat. Okay. Dan ini adalah iGrade partner. Kita ada iGrade partner ni adalah portal, agent portal. Dalam ni macam-macam ada. Kita boleh tengok kita punya payslip, kita boleh tengok income kita boleh tengok submission case, macam-macam ada. Kalau saya nak cerita satu, banyak lah kan. Dalam ni ada form untuk customer service, dan kita dalam ni juga ada untuk customer service sekarang. Great Eastern Takaful dah online, tak perlu lagi dah email kan. Kita dah boleh ataupun escalate issue melalui iGrade partner ni. Dia ada satu function yang kita boleh gunakan direct to deal dengan customer service. So dia dah ada dedicated folder yang mana dia dah minimize several beberapa manual function, like macam scanning, nak kena scan, nak kena tengok satu kan. So banyaklah. So tu antara poin-poin penting GE nak mempercepatkan isu solving lah untuk pelanggan Great Eastern Takaful. Dan ini adalah satu aplikasi yang kita boleh install dekat kita punya phone. Great Link Takaful ini adalah kegunaan ejen. Dalam ni ada macam-macam, ada reward punya email dapat dalam ni. Kita boleh tengok kita punya BSC, balance scorecard. Okay, kita boleh tengok macam-macam lah dalam ni. Dan kita boleh tengok apa kontes-kontes yang latest. So mudah kan tuan-puan, sangat mudah, dan kita benda ni hujung jari je kan. Kalau tuan-puan suka main phone macam saya suka main phone, sangat mudah lah kan. Okay, and then ini yang saya cakap tadi, kita punya agensi ada sistem dia sendiri. Kita ada business development agency, which is kita punya agensi adalah Alhambra Group lah nama. So BDA ni dia punya duty, dia punya tugas lah, dia adalah untuk bantu kita dalam admin punya matter. Contoh submission sale macam tadi, kalau siapa yang tak ada iPad boleh minta tolong BDA kan. Sangat-sangat membantu. Macam saya dulu tuan-tuan, saya tak ada iPad. Bukan tak ada iPad, saya malas nak submit sendiri sebab saya busy kerja. So bayangkan, saya tak ada iPad tapi saya boleh berjaya. Kenapa? Sebab saya fully use kemudahan ataupun so-called infra yang agensi sediakan untuk ejen part time. So sangat memudahkan. So saya hampir tiada alasan untuk saya berkatakan tidak buat production macam full time agent. Dan yang paling best sekali, kita punya BDA boleh custom quotation. Macam tadi Cik Mazi ada share kan, dedicated folder yang dah already ready untuk ready-made quotation kan. Tapi kadang-kadang at certain point kita tak boleh pakai quotation tu sebab quotation tu quite standard kan. Kalau ada yang high risk, kita memerlukan satu quotation yang baru untuk quote harga baru. So ini pun kita boleh minta tolong BDA kita untuk custom new quotations. So ini satu lagi tuan-tuan, wave of industrial digitalization. Saya tak nak cakap berkenaan dengan company lain, saya nak tuan-puan cuba reflect balik apa yang Great Eastern Takaful sediakan dan apa agensi Alhambra Group sediakan untuk ejen ataupun bakal-bakal ejen yang join nanti. Memudahkan betul tak? Contoh,
of course yang join mesti mostly part time as a permulaan kan. As a beginning mesti part time. Okay. Dan kalau kita busy buat kerja, kita ada BA untuk submit. Dan kita ada hujung jari kan, macam iGrade Link, iGrade Partner, Grade Link Takaful. So itu semua saya rasa sangat-sangat memangkin saya untuk buat lebih kan, untuk boost saya punya production. Bagi saya hampir tiada alasan untuk berkata oh aku tak mampu, sebab semuanya telah in place. So bagi saya sangat membantulah kan. Saya tak boleh nak cakap okey ada kekurangan sana sini, sebab saya dulu perempuan, saya pernah masa saya habis belajar, saya pernah join beberapa agensi daripada Takaful operator lain kan. Saya tak nak highlight lah mana-mana umum saja. Dan saya tak nampak ada kemudahan-kemudahan macam ni. Kita kena submit sendiri, kita kena buat quotation sendiri, semuanya sendiri. Kalau bayangkan, kalau saya yang masih bekerja nak buat sendiri, mana sempat tuan-puan? Mana tak sempat. Saya kerja di pihak negara, mana sempat? Busy. Very crucial punya kerja. Main dengan data mana boleh. Mana boleh tak fokus, kena fokus. So, sangat memudahkan online, kita semua dah ada. Okay? Ni saya nak cerita tentang achievement lah. Achievement saya sendiri dan agensi. Kalau saya nak share semua achievement saya memang banyak lah. Mungkin 10 page pun tak habis lagi lah kan. Banyak poster dan banyak senarai. Sebab boleh katakan setiap semua kontes ataupun challenges yang company letakkan kan, ataupun agensi letakkan, hampir semua saya bolot. Yalah, saya mata duitan, saya kejar semampu mungkin, sehabis mungkin untuk dapatkan semua kontes tu. That's why saya boleh earn income yang banyak secara cepat. Okay. Ini adalah achievement saya masa 2020. Saya qualify untuk SET 2. Okay. Start experience Takaful untuk Bangkok. Tapi malangnya sebab PKP, kita tak boleh pergilah. Company tak pergilah kan PKP. So convert dalam cash. Okey lah kan. Tak pergi tapi dapat cash. Berapa dapat cash? 2,000. Okey lah kan. Duit tepi. Saya tak buat apa pun duit tepi. Commission lain. Ini duit lain. Dan kuarter 2 tahun lepas saya dapat ni. Start Excellent ni adalah reward award yang tinggi lah kan. Dia ada Star Elite macam-macam lah. Star Excellent yang tinggi, yang paling tinggi. So saya dapat ini tuan-tuan, saya dapat ini semua ni kan. Dan akhir sekali Star Summit qualifier untuk pergi Dubai pun sama, tak boleh pergi Dubai sebabkan PKP. Kalau tak PKP saya lebih suka. Dan ini yang best lah, sebab saya qualify Dubai tu sekali dengan cash. Dubai kalau convert dalam cash dah around 4,000. Tambah lagi cash tambahan 1,000, 5,000. Okay, itu saya dapat. Banyak kan? 5,000 dan 6,000 kat sini. Sini pun dah 2,000. Cash contest saya pun saja pun dah dapat around 7,000. Belum commission lagi. Kan? So ini semua kerjaan saya ni sebab masa part time. Kan? Nak kata saya tak ada masa? Ada masa. Saya cuba cari, sebab kalau kita nak, kita akan buat betul-betul. Kan? Takkan kita nak beri alasan. Company, agensi dah sediakan platform yang online, kan, kemudahan, infra yang cukup. Takkan saya katakan tidak untuk saya buat lebih. Kan, of course saya akan buat lebih. Dan ini yang saya dapatlah, alhamdulillah. Okay. Dan achievement saya pada tahun ini, setakat hari ini adalah get F1 lah. Ini untuk masa bulan, ini untuk masa bulan 1 atau bulan 2 tak salah saya. So, ini pun kontes saya dapat 1,000 dan 3 tiket untuk invite orang pergi F1. Tapi tak boleh sebab PKP. So ini adalah tim saya, kan. Alhamdulillah saya dan leader dapat membantu kan, yang baru-baru join ni semua kan, dan berjaya, alhamdulillah. Saya tak kata saya punya effort yang banyak kan. Kita tolong each other untuk berjaya. Kat sini tuan-puan, agensi kita ni tak ada nak menindas each other. Kita support each other kan. Yang baru join support yang dah lama join, yang lama join support yang baru join, leader support anak-anak dia, anak-anak kadang-kadang support leader untuk buat delegate kerja apa semua kan. Jadi kita support each other. So tak ada isu kata macam aku nak naik dulu, kau lantak kau buat kerja kau, tak ada. Dan alhamdulillah, dan pun samalah, mungkin ni antara effort dia orang sendiri, dia orang usaha lebih, alhamdulillah dia orang dapat kan. Saya itu bulan 4 saya qualify untuk SCT 3 pun Bangkok juga, tak boleh pergi tuan-puan sebab COVID kan. Setakat hari ni tak boleh pergi lagi lah. Dan ini saja dah. Okay, ini saya punya ni lah
saya senaraikan dalam perkataan lah kan, point form. Ni accomplishment saya masa 2020 dan 2021. Banyak lah kan. Kalau saya nak share setiap yang ni, kecil-kecil ni banyak lah. Actually yang qualified awarded monthly contest ni banyak lah. So, kalau saya nak try to materialize dalam bentuk dalam setiap slide ni memang banyak. So pada saya tak perlulah cukup tuan-puan tahu achievement saya dan apa saya punya flying colour saya lah untuk tahun ni dan tahun lepas lah. Okay, dan ini adalah snapshot of sale production dan agent kategori. Tuan-puan tengok ni tuan-puan. Ini yang saya tak sabar nak share ni. Sangat-sangat rugi siapa yang tak dapat tengok ni. Okay, ini adalah data yang saya dapat daripada saya punya group manager GM Homazi, daripada kita punya sistem lah. Okay, year to date daripada untuk 2020 dan 2021 ni adalah bermula Januari sehingga Mei. Okay, untuk report yang untuk bulan Jun belum keluar lagi lah kan. Official report belum keluar lagi. So untuk year to date Januari hingga Mei, both years ni 2020 dan 2021 ni, ini dia. Tengok tuan-tuan. Kalau kita nak kata sebab COVID ni, pandemik ni, banyak orang menteri kerja kena buang kerja, susah lah nak promote takaful, orang masih tak ambil punya. So tuan-puan sangat silap. Macam saya cakap tadi pada awal permulaan saya share tadi, kalau tuan-puan tengok orang punya awareness untuk mendapatkan perlindungan takaful sangat tinggi, makin lama makin tinggi. Dia rentetan daripada yang terkini lah kan. Ada protection tambahan untuk fund, COVID fund kan. So ini adalah kita punya sale pada SAT bulan 5 tahun 2020, 800,000, dan tahun ni tuan-tuan 2021 kita sudah capai 1.8 juta plus. So tuan-tuan tengok sini kan, even macam mana lockdown PKP pun, company, industri dekat luar sana tu sudah boleh adapt dengan keadaan semasa. Iaitu keadaan apa? Keadaan dengan PKP, work from home. Diorang sudah set up infra yang cukup untuk staff diorang bekerja tanpa perlu nak cut cost, nak buang pekerja. So ini semua adalah antara point kita. Sebab kita of course, kita tak jual takaful agent dengan agent kan. Of course kita akan jual yang mana kerja dekat luar sana kan. So ini adalah antara point yang saya nampak membantu kita as agent kan. Sebab kalau tuan-puan nak fikir start PKP mungkin menurun kot kan. So bagi saya tak tepat. Kalau saya tanya kawan saya yang main trading lah kan. Trading dia cakap company insurance antara company yang tak jatuh perform kan masa pandemik, masa COVID ni. So ini adalah number of case yang submit. Pada SAT bulan 5 tahun 2020 sebanyak 419 sahaja. Tapi tahun ni melonjak naik banyak gila. Berapa kali ganda ni? Tuan kira lah sendiri. Okay? Kali ganda ni saya yakin 4 lebih kali ganda. So nampak tak kat sini betapa awareness orang untuk memiliki takaful ni tinggi. Kan? Jadi kita tengok taburan distribution of part-time agent versus full-time agent dalam kita punya agensi adalah 98% adalah part-time. Part-time ni saya boleh kata ialah dia buat takaful nak kerja makan gaji, ataupun dia buat takaful nak at the same time dia buat unit trust, ataupun dia buat takaful at the same time dia buat harta tandah. Itu saya consider part-time lah. Kalau yang betul-betul fokus, insyaAllah saya dah ada seorang lagi, kita punya champion juga, itu full time. Okay, so kalau tuan-puan cakap part time tak boleh berjaya, jadi ini kalau tuan-puan tengok peratusan ni adalah significantly part time. Takkanlah saya 2% yang menyumbang kenaikan yang very yang kata apa mendadak ni, tak logik. So ini adalah sumbangan semua ni. Jadi part time pun macam mana part time boleh perform? Sebab apa? Sebab tadi lah saya cakap ada infra yang cukup, kemudahan agensi, kemudahan company bagi. So tiada alasan lagi untuk buat. Okay, so itu agensi. Ini saya kan. Kalau kadang si tuan-puan mungkin tertanya kan, itu agensi total untuk semua agent. Tapi saya macam mana? Kan tunjuklah sikit kan. Okay, ini saya kan. Ini masa saya buat full time. Masa part time 2020. Sikit je saya punya production kan. Sikit je untuk mulaan lah. Dan bila saya makin sedar banyaklah. Dan 2021 saya buat full time lah. Banyak. So production saya banyak. So
kita ingat sini PKP, March PKP. So March PKP ni kenapa boleh naik? So kat sini tuan-puan, sini kita punya agensi, company Great Eastern Carrefour dah mula boleh adapt dengan pandemik ni. Betapa cepatnya adapt dengan keadaan semasa kan. Jadi saya nampak sangat-sangat membantulah saya dan rakan ejen saya yang lain untuk buat yang terbaik kesedaran kepada orang ramai kan, dan secara tak langsung dapat memberi kerjaya kepada saya dan membuatkan saya berjaya untuk memperoleh apa yang saya target kan. Sebab saya sendiri, bagi saya berjayanya saya ni bukan sekadar duit banyak kan. Saya boleh bagi ibu bapa saya beribu sebulan. Saya tak perlu, saya tak nak. Saya rasa macam kalau bagi 200 300 saya rasa macam tak berjasa kan. Sebab yelah, daripada kecil ibu bapa kita pelihara kita kan, bina asas diri kita, tapi kita bagi dia itu je sebulan. 200 300 sekarang mana cukup tuan-puan? Sebulan. Sekarang ni harga barang naik. Itu kan bunyi isu kan. Harga minyak naik kan. Ada barang dia punya keluarkan report Consumer Price Index. Ini adalah satu indikator untuk kita tengok inflasi. So inflasi meningkat. Okay, inflasi meningkat. So boleh jadi gaji, kalau saya kerja di bank 2 tahun akan datang tak relevan gaji tu. Sebab apa? Disebabkan inflasi. Jadi saya memerlukan duit yang lebih untuk mengatasi inflasi itu sendiri. Supaya lebih saya terasa, oh okey, aku ada lebih banyak duit. Okey. Okey tuan-puan, apa yang saya ceritakan tadi itu sedikit sebanyak mungkin boleh memberi inspirasi kepada puan untuk mungkin memberi satu physiological thoughts untuk puan tu. Okey, kalau aku buat okey aku dapat sekian kan. Tapi apa-apa pun, kalau kita sekadar berfikir saja tanpa ada action, saya tak boleh nak jamin adanya hasil yang macam saya cakap tadi. Kalau tuan-puan adalah orang cakap action yang selanjutnya kan, fikirkanlah. Saya tak paksa. Bagi saya setiap orang kena buat berdasarkan dia punya passion kan. Sukanya dia untuk buat sesuatu itu. Saya sendiri secara jujurnya saya tak suka buat sale. Bagi saya macam macam menagih simpati orang. Oh, ambil dah dengan aku. Tapi lama kelamaan saya nampak sale ni boleh pergi jauh. Dan saya try buat benda yang saya tak suka. Alhamdulillah sekarang 100%, 101% saya suka buat sale. Alhamdulillah. Dan itu saja daripada saya. Sekian daripada saya. Disuruh dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa soalan boleh tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Abdul Rahman atas perkongsian tadi. Baik, tanpa buang masa kita buka teruslah kepada sesi soal jawab. Kalau tuan-puan ada soalan apa yang perlu ditanya, yang menjadi muskil, boleh tanya sekarang insya-Allah. Jadi ejen kena handsome ke tak? Astagfirullah. Apa? Nak jadi ejen ni kena handsome ke tak? Allah Rabbi. Itu kena tanya online lah. Saya tak handsome. Boleh 2-3 soalan kalau ada. Kita nak cuba ada two-way communication lah. Apa feedback kalau ada daripada tuan-puan lah. Ada soalan? Ada soalan? Okay, Man, ada soalan, Man? Umur Soalan 50, Kat chat. umur 50 dah boleh buat. Actually boleh buat apa sebab untuk pengetahuan dekat agensi Al-Amran ni agak unik sikit. Kita ada semua range umur. Umur muda, umur 40-an, 50-an dah senyum dah. Orang umur 46 dah senyum dah. 45 senyum. So dulu saya agak prejudis dengan umur, tapi sekarang ni tak ada. Sebab pada saya semua orang yang ada big one untuk berjaya boleh buat semua. Dan kita ada orang dah bersara pun ada sebenarnya dekat JC Amran. Tadi ada gambar dia tadi. So semua orang boleh buat. Yang penting sekarang ni sebab niat kita lah untuk menyampaikan kebaikan perancangan keuangan. So niat kita jadi seorang pendakwah lah kan. So tak kisah umur. Umur muda pun boleh. Sebab dulu saya kata orang muda tak boleh buat. Saya tengok sekarang ni
yang masuk umur 24 pun okey je sebenarnya, walaupun dikata dia tak ada market, sebenarnya ada market. Cuma cara bagaimana kita nak gunakan kita punya market tu sebenarnya untuk sampaikan taraful. Tu ada soalan daripada Encik Yasin Ishak. Yes. Okay, soalan tu yes, betul. Saya buat 100% online. 100% online. PKP ni saya cuma duduk dalam bilik je buat kerja. Dia tak pergi keluar, jumpa orang pun. Itu je Pada Zabli, saya di kampung boleh buat. Actually dekat mana pun boleh buat sebab sekarang ni sebab alhamdulillah actually industri takaful ni dia support kita punya, as long as ada internet connection lah. Kalau tak ada internet tak boleh buat kan. So sebab dari segi kalau dulu company tak support sangat, form semua physical form, sekarang ni form dah online. In fact terbaru claim pun dah memang submit secara online kan. So memang segala-gala berkatakan platform hikmah daripada COVID ni, company sudah transform. Bukan saja dari segi agensi marketing lah, company pun dah support online. Itu yang saya rasa best lah sebenarnya. Bukan kata saya nak compare dengan financial planning lain, contoh sekarang unit trust kan. Unit trust saya masih lagi buat untuk serve untuk klien saya nak invest yang EPF tu, still saya kena submit physical form tau. Jadi macam susah jugalah sebenarnya kan. Jadi berbanding dengan takaful still 100%, memang kita 100% online dah. Jadi Zabli boleh buat sebenarnya. Zabli ni klien setia saya daripada 2013 lagi ni. Dia dekat Pahang. Orang Pahang ni ramai orang Pahang berjaya dekat Alhambra ni. Ramai pun daripada Kuantan. Ada soalan lagi tak dekat chat? Ada lah. Dah tak ada soalan dah ni. Tadi ada tanya pasal maintenance, orang tanya dah ni dah, dia dah berundur dah. Okay, malu nak tanya kot. Tak apa, nanti dia tanya IO dia sendirilah. Boleh. Macam nak join? Okay, nak join first adalah untuk next step lah kena register exam takaful. Kalau dah ada exam boleh terus register lah exam takaful. Tadi Zali tanya exam susah tak susah. So far memang majoriti memang lulus lah, boleh katakan 99% lah, especially tahun ni. Saya tak tahu kenapa 100% lulus. Tahun ni saya tak jumpa lagi orang gagal lah exam sebenarnya. So memang lulus. Kecuali betul-betul memang tak study langsung sebab exam orang makin pandai. So exam takaful ni simple sebab kita faham konsep je. Lepas tu jadi lepas dulu exam dan boleh terus kita activate sebagai agent lah, agent takaful. Senang je sebenarnya, dia tak complicated jadi agent takaful. Cuma sekarang ni yang jadi kekangan adalah kesanggupan untuk belajar. InsyaAllah kita dah buat recorded training video semua. Saya macam saya kata tadi, belajar at our kita punya own time. Saya tak suka paksa, tapi kita buatlah kelas fast start untuk agent baru, untuk attend lah untuk 2 minggu berturut-turut kan. 2 minggu maksud 2 hari je sebenarnya setiap Sabtu. Okey, ada tak tim Alhambra buat FB ad? Sebenarnya kekangan kita tak cukup knowledge. Macam sahabat kita Cik Yasin ni memang seorang hebat FB ad. Sebab saya ada kawan saya yang buat FWD takaful, dia gunakan sepenuhnya FB ad dan memang proven sukses. Dan dia adalah area neighbor saya dekat Sarjana Impian. Dia baru pun dah jumpa kat saya. Dia punya sales setiap bulan 30-40 ribu dan dia memang FWD, kebetulan dia ada produk yang killer produk, tapi produk dia macam kita punya produk high-grade gen tapi dia tak ada selling. Kita high-grade harapan sebelum ni dah. So kita pun sebenarnya kalau macam Yasin ni dia ada kepakaran FB ad. Saya memang tunggu sangat orang ada kepakaran FB ad untuk betul-betul full utilize produk high-grade gen kita yang murah dah ada saving. Kan? So macam tadi yang saya cerita tadi yang AG FWD tu sebenarnya dia tak guna muka dia pun sebabnya sebab dia ada isu lah dia tak guna muka dia. Dia adalah bukan guna nama, dia branding sebagai dia punya web dia punya fanpage dia bukan nama tau. Dia guna My Takaful apalah lain dia tunjuk kat saya. So maksud dia boleh sukses kalau kena cara dia guna FB ad kan. Okay, soalan seterusnya dia. Ada soalan lagi tak? Ada, je kena buang.
Memanglah kalau tak cukup maintenance memang sebab kita bidang profesional. Memang kalau tak cukup collected setiap tahun, ejen tahun pertama ni senang sikit lah. Tahun kedua dia kena collected 18,000. Caruman kutipan 18,000. 18,000 tu sebenarnya sikit sangat. Kalau convert into commission, kira 18,000 dah 30%. So bukan dalam tak sampai berapa je kan. So tak, kalau betul-betul nak konsisten memang kena ada kutipan 18,000 setahun lah. Kita tak ada buang sebab-sebab lain, sebab tu je sebenarnya, sebab tak ada kes memang kena buang lah. Bukan agensi yang buang, company yang buang, sebabkan oleh terminate sebenarnya, sebab dia tak cukup maintenance quota itu panggil. Okay, dah ni kot dah tak ada soalan kot. Soalan Okey, baik, dah tak ada soalan, kita buat conclusion Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada GM Tuan Ahmad Maizi, kepada Assistant Unit Manager Tuan Abdul Rahman atas perkongsian kerja takaful sebentar tadi. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada, kalau kita tengok dekat sini, rujuk pada partisipan sampai pukul 10.41 ada lagi 51 orang. Jadi terima kasih banyak kepada 51 orang yang masih sudi daripada pukul 9 tadi, sejam 40 minit dah masih lagi setia di sini. Jadi anda memang a true fighter. Jadi kepada 50 orang ni, kalau kontrak ni insya-Allah boleh pergi jauh. Boleh pergi jauh macam kata Kiki. Boleh pergi jauh. Tadi kan saya nak conclude sikit je. GM tadi kan, GM sebut berkenaan dengan salah satu big why kita join takaful, join bisnes takaful adalah berkenaan dengan masa kan. Izinkan saya quote sikit daripada Al-Quran dan juga hadis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Asr, surah ayat yang ke-103 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah ni 3 ayat je, pendek je. Tapi penangan dia ni nak bagi tahu kita, the whole humanity, kita adalah manusia, kita sentiasa ada dalam kerugian. Melainkan kita adalah golongan orang-orang illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat. Kita juga adalah di kalangan orang yang untung kalau kita berbuat kebaikan. Kita sekarang, kita join takaful, kita adalah salah satu insan yang berbuat kebaikan. Kita mengajak ramainya orang Islam terutamanya daripada terjebak dengan perkara non syariah, life takaful. Kita nak ajak ramainya orang-orang sahabat-sahabat kita join takaful, insya-Allah. Kita boleh selamatkan ramainya orang dan kita boleh tolong family-family yang berlakunya musibah. Memang kejayaan ini sangat noble sebenarnya kan. Lagi satu saya nak bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang mulia, saya yakin 50 orang yang ada sekarang ni, kalau tuan-tuan ambil tindakan, register sekarang, bukan saya nak jual ubat walaupun bunyi macam nak jual ubat, saya bukan jual ubat, saya tak pandai jual ubat. Tapi saya yakin tuan-tuan, kalau tuan-tuan ambil tindakan, jangan just dengar esok 2-3 hari kita dah sejuk. Tumpang-tumpang tengah panas, bincang dengan suami, bincang dengan isteri, bagi tahu yang nak buat takaful ni. Tuan-tuan, modal RM80 tambah dengan RM30, insya-Allah benda ni sangat berbaloi. Tuan-tuan boleh bangun solat tahajud, boleh bangun solat minta Allah, buka peluang ni, insya-Allah tuan-tuan boleh berjaya tuan-tuan. Saya yakin. Kita buat, sebab apa saya cakap macam tu, di Alhamdulillah Group, prospecting materials, marketing materials, closing, semua 100% adalah online. Macam UM Rahman bagi tahu tadi, kita tak perlu dah sekarang nak pergi jumpa orang, nak kena belanja teh ais, kita nak kena susah tau, benda-benda tu susah. Jadi sekarang hanya perlu online, insya-Allah. Tuan-tuan perlukan 2 ni saja. Tuan-tuan ada WhatsApp, tuan-tuan ada FB, insya-Allah tak ada masalah. Itu yang paling limit, yang paling sikit, insya-Allah boleh buat lah itu. Insya-Allah tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu saja pertemuan kita pada malam ini. Jangan lupa ambil tindakan, bincang-bincang dengan pasangan, just go, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua, kepada GM, kepada AUM, kepada FUM, UM Zahir, kepada AUM, kepada sahabat-sahabat takaful, dan juga kepada sahabat-sahabat yang nak join. InsyaAllah boleh join. Kalau tak mau masuk bawah Rahman, boleh masuk bawah saya. Saya tak ada masalah. Okay. Mana mana gurau man. Okay. Gurau Pak, terima kasih. Apa. No hal. Gurau man. Okay. Tu saya GM nak cakap apa lagi ke? Terima kasih semua. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Aku mah gurau tadi Abang Rozaimi tak senyum tau. Terima kasih semua, selamat malam, selamat berhujung minggu. Okay.